Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sukan kita mulakan dengan kejohanan terjun terbuka Malaysia 2024. Ratu Terjun Negara Datuk Pandilan Rinong mempamerkan aksi konsisten untuk meraih pingat emas saingan 10 meter platform. Saingan berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil menyaksikan atlet berusia 31 tahun itu menamatkan saingan dengan mengumpul 252.80 mata. Pagi better lagi lah daripada petang, tapi syukur masih boleh dapat pingat emas untuk Malaysia. Dalam pada itu, tempat kedua menjadi milik atlet Jepun Yamasaki Karen yang mengutip 218.30 mata. Manakala atlet Singapura Megan Yao di tempat ketiga dengan 208.10 mata. Sementara itu, malang menimpa atlet terjun lelaki negara Uzi Liang yang mengalami kecederaan semasa beraksi pada saingan final 3 meter papan anjal lelaki. Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia MS Andy Lau memaklumkan kepala atlet berusia 30 tahun itu cedera akibat terkena bucu papan anjal. Jadi kita harap keadaan dia tidak begitu tenaklah ataupun kecederaan dia sedikit saja. So lepas ini kita akan bantu dia lah. Kalau dari segi saya dengar dia ada insurans, jadi tak ada masalah. So dari segi psikologi dia dan dari segi semangat keyakinan dia, kita kena rujuk kepada pakar untuk bantu dia lah. Tambahnya, Ziliang turut dikejarkan ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kecederaan yang dialami Ziliang nyata mengganggu fokus seorang lagi penerjun negara, Muhammad Syafiq Putih. Bagaimanapun, Syafiq menunjukkan kekuatan mental yang baik apabila menamatkan saingan di tempat kedua dengan catatan 337.8 mata. So sebelum ni tak ada je macam ni. Saya tak expect pula sampai keluar berdarah apa semua kan. Lepas tu kat kepala pula tu, so itulah. Untuk saya rasa takut sangat tadi. So hilang semua momentum apa semua, habis hilang tak tahu ke mana lah. Saingan diungguli penerjun New Zealand Fraser Taverner yang mengumpul 340.05 mata. Tempat ketiga menjadi milik rakan senegaranya, Liam Stone. Baik, bola sepak Liga Super Selangor FC mengukuhkan kedudukan di tangga kedua Liga selepas meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Kedah Darul Aman KDFC di Stadium Darul Aman. Beraksi di hadapan lebih 5,000 penyokong setia hijau kuning, KDFC mahu bangkit mencipta kemenangan selepas dibelasah Sabah FC 2-5 di Kota Kinabalu sebelum ini. Namun usaha tuan rumah tampak kurang menjadi. Sebaliknya, Selangor lebih banyak mendominasi permainan dengan kerap mengasak pintu gol tuan rumah. Serangan demi serangan memaksa penjaga gol KDFC, Ifwat Akmal Cik Kasim, terpaksa bekerja keras menghalang pintu gol daripada dibolosi. Serangan pelawat akhirnya membuahkan hasil pada awal babak kedua apabila Muhammad Alif Izwan Yuslan bijak menyudahkan hantaran rakan sepasukan pada minit ke-47. Walaupun kedua-dua pasukan sering cuba mengatur gerakan-gerakan menarik, namun tiada tambahan gol berjaya dihasilkan. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Di Stadium Majlis Pembandaran Selayang pula menyaksikan PDRM FC terikat 1-1 menentang Perak FC. Pasukan pelawat dilihat lebih banyak menekan PDRM di awal permainan, namun tiada sebarang jaringan dihasilkan pada babak pertama. The Corps berjaya mendahului menerusi tandukan Armo Timothy yang menerima hantaran bintang Muhammad Safi Ahmad pada minit ke-55. Namun Perak berjaya bangkit untuk mengikat kedudukan menerusi sepakan percuma Kapten Luciano Guacuchea pada minit ke-67. Kita ada limited option squad untuk menggantikan players-players yang ada injury. So agak merincatkan perancangan pasukan lah. Kita perlu menilai kembali tahap keyakinan para pemain terutamanya dalam kawalan bola,
Di separuh masa pertama jika dilihat kita masih lagi tidak berada di dalam permainan, sungguh pun kita seringkali diasak sehingga kan selepas pasukan pelawat mendapatkan jaringan barulah kita mendapat semula rentak permainan. Jadi beralih ke kejuaraan MotoGP Malaysia 2024, nasib tidak menyebelahi dua pelumba negara Khairul Idham Pawi dan Muhammad Helmi Azman selepas mereka terlibat dalam insiden pelanggaran suatu sesi kelayakan Moto2 di litar antarabangsa Sepang SIC. Susulan itu, pengurus pasukan Petronas MIE Racing RW, Razmin Masli Abdul Razak berkata, Khairul Idham atau Super Kip tidak dapat teruskan perlumbaan hari ini susulan kecederaan serius di tangan dan kaki. Manakala Helmi hanya alami kecederaan ringan dan disahkan akan berlumba. Okey, dia selepas di assess di medical center tadi, Kip didapati patah tangan dan kaki masih belum 100% sure, perlukan CT scan di hospital. Sekarang pihak tim dengan Kip dalam proses untuk membuat urusan ke hospital dan cuba untuk membuat yang terbaik untuk dia. Kita akan memberi Helmi yang terbaik. Helmi juga menunjukkan peningkatan lagi dalam sesi qualifying tadi, dan insyaAllah lebih banyak peningkatan dari segi jentera akan diberikan kepada dia. Beliau turut mengesahkan tiada pelumba akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Khairul Idham. Untuk perlumbaan hari ini, Helmi akan bermula di petak ke-29. Terdahulu dalam aksi kelayakan MotoGP, juara dunia Francesco Bagnaia mencatat rekod baru sepusingan di SIC. Pelumba Ducati Lenovo Team itu mencatat masa terpantas 1 minit 56.337 saat sekaligus memperbaiki catatan 1 minit 57.491 saat yang dilakar pada musim lalu. Ia sekaligus membolehkan Bagnaia memulakan saingan hari ini di petak pertama. Sementara itu, pelumba Prima Pramac Racing Jorge Martin akan bermula di petak kedua selepas mencatat 1 minit 56.553 saat. Alex Marquez daripada Gresini Racing MotoGP pula di petak ketiga. Ya, masih lagi perkembangan MotoGP. SIC mungkin tidak akan anjurkan pusingan kemuncak kejuaraan yang sepatutnya berlangsung di Valencia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif berkata setakat ini masih tiada pembincangan diadakan antara SIC dan penganjur perlumbaan Dorna berhubung perkara berkenaan. Tak mungkin akan berlaku round kedua dekat sini. Dari segi technicality-nya, preparation, dari segi tayar dan sebagainya, memang tak sempatlah untuk mengadakan satu lagi perlumbaan kat sini. Dari segi perbincangan tu masih lagi berlangsung dengan pihak lita-lita yang lain. Kemungkinan besar sama ada berada pusingan terakhir itu akan berada di Europe ataupun di luar masih belum diketahui. Terdahulu, Dorna mengumumkan perlumbaan pusingan penutup tirai MotoGP 2024 yang dijadualkan berlangsung di Valencia pada 15 hingga 17 November terpaksa dibatalkan. Ia susulan bencana banjir besar melanda bandar itu yang telah meragut kira-kira 200 nyawa. Baik, sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Iskandar Haziq, salam sukan untuk semua.